Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan mengaji sebuah kitab yang sangat barakah. Saya dulu mengaji mukhtasar kitab ini daripada Tuan Guru kita, Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Dan mungkin kalau kita nak baca satu huruf ke satu huruf, dia akan mengambil masa yang panjang. Kami belajar dulu satu hari. Itu pun mukhtasarnya. Ini versi penuh je. Jadi ini mukhtasar dia. Dan ini versi penuh bahasa Arab. Dan alhamdulillah pihak ARG telah pun menterjemah buku ini yang ada dengan tuan-tuan. Rasanya ada dijual di belakang. Harga RM20 katanya. Dan insya-Allah kita akan cuba sampaikan pada malam ini sehingga muka surat 32. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan habiskan bahagian Isra', iaitu bahagian perjalanan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian pada malam esok kita akan habiskan daripada Isra' sampai ke pengajaran-pengajaran yang penting. Jadi alhamdulillah pendekatan yang dilakukan oleh pihak ARG adalah sangat baik. Maknanya kita menyambut ataupun kita memperingati kisah Isra' dan Mi'raj ini bukan sahaja dengan forum ataupun ceramah, tetapi juga melalui pengajian berkitab, yang mana insya-Allah kesan dia akan lebih kekal dan lebih baik insya-Allah. Ya. Saya mulakan dengan kata-kata Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Said Ulama' Hijaz, apabila beliau membincangkan tentang malam yang terbaik sepanjang zaman, iaitu malam yang terbaik sejak diciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi sehingga ke hari kiamat. Maka kata beliau dalam kitab Nihayatul Zain, malam yang terbaik tanpa khilaf di kalangan para ulama adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah asal bagi segala malam-malam yang fadilat yang lain. Dan yang kedua, para ulama berbeza pandangan. Adakah malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam Isra' dan Mi'raj? Ataupun malam Isra' dan Mi'raj ini lebih baik daripada malam Lailatul Qadar? Kalau tanya pandangan peribadi saya, memang malam Isra' dan Mi'raj lebih baiklah. Tetapi kata Syekh Muhammad Nawawi, beliau berkata sebahagian ulama mengatakan malam yang kedua terbaik sepanjang zaman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra' dan Mi'raj, dan malam yang kedua terbaik bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malam Lailatul Qadar. Sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan, maka dua pengajaran yang paling besar yang kita akan lihat di dalam pengajian Isra' dan Mi'raj ini adalah, pertama, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditunjukkan kelebihan-kelebihan baginda, dan iman atau keyakinan baginda sallallahu alaihi wasallam telah dinaikkan daripada ainul yaqin kepada ainul yaqin, kepada haqqul yaqin, kepada kamalul yaqin, dan kepada nurul yaqin. Jadi kalau kita ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat syurga dengan ainul yaqin,
hendaklah kita mati terlebih dahulu dan kita pergi ke alam barzakh, lalu pergi ke alam akhirat. Tetapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Sejak baginda masih hidup lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ainul yaqin. Maknanya apa? Maknanya dengan haqqul yaqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat dengan mata kepala baginda alam-alam ghaib yang tinggi-tinggi, bahkan ulama kata yang tak pernah diperlihatkan oleh Allah kepada mana-mana makhluk Allah, termasuk Sayyidina Jibril alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Dan satu perkara penting yang perlu saya tetapkan di sini sebelum kita memulakan perjalanan pengajian kita, bahawa hendaklah kita menjauhi syubhat golongan mujassimah yang mengatakan bahawa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berisra' dan mi'raj ke alam yang tinggi, maka Allah itu berada di tempat yang tinggi. Maka ini akidah yang sesat dan menyesatkan. Ulama kata 3 orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan mereka tanpa hijab. Pertama sekali Nabi Adam alaihissalam, iaitu Allah berbicara dengannya ketika beliau di syurga. Jadi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, syurga dan neraka makhluqani mawjudani. Syurga dan neraka itu telah pun wujud, telah pun diciptakan oleh Allah dan wujud sekarang ini. Kita bukan sebahagian i'tiqad ahli bid'ah yang mengatakan bahawa syurga itu akan dicipta selepas Allah menghancurkan 7 petala langit dan 7 petala bumi, baru Allah cipta syurga neraka. Itu kalau kita i'tiqad begitu, itu i'tiqad ahli bid'ah. Siapa yang kata syurga dan neraka ini hanyalah gambaran bagi kebahagiaan dan gambaran bagi kesengsaraan, tidak ada wujud yang hakiki, maka itu kafir. Jadi Allah mencipta arash, mencipta kursi, mencipta lauh, mencipta qalam, mencipta syurga dan mencipta neraka, dan menjadikan makhluk-makhluk ini abadi. Kiamat hanya akan berlaku pada 7 petala langit dan 7 petala bumi, bukan pada alam-alam yang kita sebutkan tadi. Baik, kita mulakan. Jadi saya petik-petik mana yang penting. Muka surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengangkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, khususnya dizahirkan pada malam Isra' Mi'raj. Jadi kita pun tahu bahawa malam Isra' Mi'raj ni walaupun ada khilaf, maka ulama kata berlaku setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan 3 ujian yang berat, iaitu kematian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kemudian kematian Abu Talib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dan dicederakan oleh orang-orang Taif. Kemudian sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, selepas peristiwa Taif, didatangkan jin-jin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kata begini, apabila datangnya ujian-ujian yang berat, bermakna akan ada kurniaan yang besar. Bila datang sahaja ujian-ujian yang berat, maknanya akan datang kurniaan-kurniaan yang besar. Jadi setelah diuji dengan begitu berat, lalu Allah kurniakan Rasulullah dengan Isra' Mi'raj dan memperjalankannya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu bertambahlah kemuliaannya. Jadi Isra' ni apa? Isra' ni memperjalankan di waktu malam. Sara, berjalan di waktu malam. Saraita min haramin ilal haramin. Engkau ya Rasulullah berjalan pada waktu malam daripada tanah yang suci, bumi yang suci kepada bumi yang suci. Kalau asra, Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam.
Dan Jibril mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan tengok nanti dalam sebagian riwayat Jibril dan Mikail. Dalam perjalanan malam Jibril dan Mikail. Dalam perjalanan naik ke langit Jibril dan sahaja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menjadi imam kepada seluruh para nabi dan rasul. Jadi ini disebut tidak berlaku pada mana-mana peristiwa melainkan di Baitul Maqdis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik oleh Jibril alaihi salam menjadi imam bagi 124,000 orang para rasul, para nabi, dan kata Syekh Ali Jumaah ditambah lagi dengan 16,000 para malaikat muqarrabin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi jemaah 124,000 orang para nabi dan 16,000 malaikat muqarrabin. Untuk menunjukkan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu yang agung, dan itulah kedudukannya, kemudian dibawa ke langit yang paling tinggi dan ke Sidratul Muntaha. Kemudian baginda mendengar bunyi geseran al-qalam, iaitu makhluk Allah yang mencatat segala ketentuan Allah di Lauh Mahfuz, dan melihat tanda-tanda ketuhanannya yang paling besar. Linuriyahu min ayatina. Allah kata untuk memperlihatkan tanda-tanda atau ayat-ayat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak kata Allah berada di sana, tidak. Maha suci Allah. Kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Macam golongan Batiniyah, dia kata Allah tu di dalam alam macam garam dengan air, macam roh dengan jasad. Itu kafir, waliyahzubillah. Golongan Mujassimah mengatakan Tuhan itu stongkol di luar alam. Di luar alam. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Kerana dalam dan luar itu masih lagi sifat jisim. Allah tak bersambung dengan alam, Allah tak berpisah dengan alam. Kerana bersambung dan berpisah ni sifat jisim. Allah tak bergerak atau diam, kerana bergerak ni dengan diam ni sifat jisim. Allah tak bersaiz kecil atau bersaiz besar, kerana saiz itu sifat jisim. Allah tak berwarna cerah ataupun berwarna gelap, kerana berwarna itu sifat jisim. Maka bagaimana Allah? Maha suci Allah, kita tak akan mampu mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal, tetapi kita menyucikannya daripada segala kekurangan dan persamaan dengan makhluk. Maka dengan mengiktiraf kelemahan kita untuk mengenal hakikat Allah, itulah kenal. Seperti mana kata para ulama, al-ajzu anil idraki idrak, ketidakmampuanmu untuk mengenal Allah, itulah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih lagi dok terbayang Tuhan tu bertempat, Tuhan tu di dalam, di luar, bergerak, turun, waliyahzubillah, itu akidah yang sesat dan menyesatkan. Iaitu tajalli Tuhan kepada baginda. Ini istilah yang digunakan oleh ulama-ulama sufi berdasarkan ayat Al-Quran, falamma tajalla. Dan berkata serta meneguhkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam dan memperkenankan permintaannya, dan seterusnya. Baik. Jadi manhaj imam kita, Al-Imam Al-Muhaddis Al-Allamah Said Dr. Muhammad bin Al-Allamah Said Alawi, dalam kitab beliau ini, beliau menghimpunkan riwayat. Maknanya tidak ada hadis yang menggabungkan riwayat daripada awal sampai ke akhir secara lengkap dan terperinci, tak ada. Tetapi sebahagian para ulama hadis menghimpun-himpunkan dan mencantum-cantumkan riwayat-riwayat ini sehingga menjadi satu riwayat yang panjang. Dan inilah juga yang dibuat oleh imam kita Said Muhammad Alawi dalam bukunya Al-Anwarul Bahiyah. Baik. Sedikit kita ambil muka surat 5. Sedikit berkenaan dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada ayat pertama surah Al-Isra. Allah mulakan ayat ini dengan subhanallazi. Apa maknanya tuan-tuan? Maha suci Allah. Maknanya dalam perjalanan ini
dalam perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala lalukan atau jalankan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni, Allah memulakan dengan tanzih, iaitu taqdis, iaitu memuji Allah, iaitu menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat makhluk dan kekurangan. Jadi dalam perjalanan ini, sucikanlah Allah daripada segala sifat kekurangan dan segala sifat makhluk. Jangan sampai kamu terbayang-bayang Allah itu bertempat. Tidak. Kemudian bila disebut asra bi abadihi, yang memperjalankan dengan, maknanya ulama kata apa? Allah bersama dengan Rasulullah sejak di awal perjalanan lagi. Bukan maknanya Allah itu di hujung perjalanan, bukan. Sebab tu Allah kata dialah yang memperjalankan hamba. Dan kebersamaan Allah itu bukan kebersamaan jarak atau tempat. Maha suci Allah. Ya. Kemudian Allah mengangkat darjat Rasulullah dengan gelaran yang paling mulia, iaitu abdihi. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menamakan Rasulullah dengan nama pangkat yang paling mulia, iaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah semulia-mulia hamba ataupun makhluk yang paling memenuhi hak kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lailan di sini maknanya sebahagian malam. Bukan al-lail. Kalau al-lail Rasulullah berjalan sepanjang malam. Tapi kalau lailan maknanya apa? Maknanya sebahagian daripada malam. Dan ulama menyebut qubailah subhi, sebagian malam yang pendek sebelum subuh. Dan ini juga menunjukkan bahawa ini waktu yang sangat luar biasa. Waktu seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, waktu tajalli, dalam istilah hadis nuzul. Ulama kata isti'arah, iaitu kiasan bagi dekatnya kurniaan Allah pada waktu tersebut. Waktu sebelum subuh. Jadi siapa yang nak berjalan menuju Allah, maksudnya berjalan dengan kerohanian. Perjalanan menuju Allah ni perjalanan rohani, perjalanan qalbi, bukan perjalanan jarak. Dan sebagai ulama kata hanya beberapa belas minit, maka kita dapat simpulkan bahawa waktu adalah makhluk Allah. Allah boleh panjangkan waktu bagi siapa yang Allah mahu, dan Allah boleh pendekkan waktu bagi siapa yang Allah mahu, dan Allah boleh lipat bumi atau tempat bagi siapa yang Allah mahu, dan Allah boleh jauhkan bagi siapa yang Allah mahu. Dan kita juga dapat mengetahui bahawa az-zaman wal makan makhluqani lillah. Masa dan tempat itu adalah makhluk Allah jua. Kalau kita tengok Rasulullah kata waktu hari kiamat panjangnya disebut ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan mungkin ratusan ribu tahun dunia. Tapi dalam hadis Allah boleh pendekkan bagi orang beriman seumpama 2 rakaat ataupun antara zuhur dengan asar. Orang kafir merasakan ia perjalanan beribu tahun. Duduk dekat kubur rasa macam 40,000 tahun. Tapi bagi orang beriman macam 2 rakaat salat. Jadi masa makhluk Allah, tempat makhluk Allah. Maka maha suci Allah dari berhajat kepada tempat dan makhluk. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada Kaabah, iaitu masjid yang pertama atas muka bumi, dan Masjidil Aqsa, masjid yang kedua atas muka bumi. Dan jarak di antara kedua-dua masjid ini, pembinaannya seperti mana dalam hadis sahih 40 tahun, dan kedua-duanya dibina oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Alladzi barakna haulah, yang kami berkati di sekitarnya. Jadi ulama kata ini juga menunjukkan bahawa Allah meletakkan keberkatan pada tempat tertentu. Dalam Al-Quran banyak Allah letakkan keberkatan pada masa tertentu, tempat tertentu, orang tertentu dan sebagainya.
Maka ulama kata barang siapa yang mengingkari konsep berkat dalam Islam jatuh kafir. Kerana perkataan tabaraka, baraka, mubarakan dan sebagainya disebut dalam Al-Quran dengan begitu banyak. Antaranya tentang kawasan di sekitar Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, dan Allah sendiri yang menyatakan untuk Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Dan mengikut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan kebanyakan para ulama, tetapi tidak disetujui oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Kalau Nabi Musa alaihi salam ketika dia minta nak lihat Allah lalu jatuh pengsan apabila Allah bertajalli. Kerana alam dunia ni belum lagi untuk kuat menerima tajalli Allah. Sehingga hancur bukit pada pandangan Nabi Musa alaihi salam. Tapi bagi Rasulullah, Allah telah bertajalli mengikut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan ramai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itulah bila Rasulullah pergi Isra Mi'raj, disebut oleh para ulama, mata Rasulullah tu pandangan dia depan dengan belakang sama. Dan Rasulullah kata, luruskan saf, pelihara rukuk dan sujud, aku melihat kamu di belakang seperti mana aku melihat di depan. Kenapa? Kerana berkat melihat Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Seperti mana diriwayatkan oleh para ulama, Nabi Isa kalau balik Bukit Tursina mendengar tapak kaki semut, kerana Allah menciptakan kekuatan yang besar pada samak baginda untuk dapat mendengar kalamullah. Jadi kuat pendengaran baginda. Jadi Rasulullah pun kuat. Rasulullah boleh mendengar zikir-zikir para malaikat di langit. Rasulullah kata attatis sama, langit bising, bingit. Kerana apa? Kerana tak ada satu tempat pun dalam sejengkal melainkan dipenuhi dengan malaikat yang sedang sujud, rukuk atau qiyam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan macam kita. Bahkan kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il, Rasulullah pernah bercakap dengan para sahabat yang puluhan ribu. Orang yang jauh dengan dekat mendengar suara baginda dengan kadar yang sama. Jauh pun dengar, dekat pun dengar. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu huwas samiul basir. Baik. Sedikit awal maklumat muka surat yang ke-8. Saya lompat-lompat sikit tuan-tuan sebab kalau nak baca satu yang tak sempat. Kita nak pergi pada kisah yang penting dan beberapa prinsip yang penting. Muka surat yang ke-8, para ulama sudah bersepakat sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi setelah kenabian. Itu jelas. Mereka berbeza pendapat di dalam penetapan waktunya. Sebahagian mereka mengatakan terjadinya setahun sebelum hijrah. Sebahagian lagi mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Terjadinya di bulan Rejab menurut pendapat yang masyhur, dan pendapat yang masyhur juga mengatakan 27 Rejab. Jadi kalau ada orang kata tak ada dalil sahih menunjukkan bahawa 27 Rejab dan sebagainya. Pertama, penentuan tarikh Isra Mi'raj bukan daripada usulul i'tiqad, bukan daripada asal ataupun asas-asas akidah. Tetapi dalam seni riwayat boleh berpegang dengan apa yang tidak mencapai tahap qat'i. Kerana ini bukan usulul i'tiqad, maka dipegang pada pandangan yang masyhur, iaitu pada 27 Rejab, walaupun perbahasannya ada yang kata berlaku di bulan yang lain. Tapi tak ada masalah kerana ini bukan usul i'tiqad, bukan usul akidah, maka tak berhajat kepada dalil yang qat'iyyus thubut dan juga qat'iyyud dilalah. Sebahagian mengatakan di dalam bulan Ramadan dan sebahagian lagi mengatakan di bulan Rabiul Awal. Isra dan Mi'raj terjadi pada malam Isnin. Malam Isnin ini disebut memang Yaumul Muhammadiyah. Yang Rasulullah lahir, wafat, dibangkit menjadi Nabi, disebut dalam Isra Mi'raj. Semua hari-hari Isnin. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga minta untuk diwafatkan pada hari Isnin, umur 63 tahun.
Sayyidina Abu Bakar mengikut Rasulullah hatta pada umur dan hari kematian. Hari Isnin disebut hari Rasulullah. Kenapa? Kerana hari Isnin tidak diketahui dengan apa-apa kemuliaan sebelum ini. Kalau dihimpunkan kelahiran Rasulullah dengan hari Jumaat, nanti orang akan kata Rasulullah mulia sebab hari Jumaat. Macam juga ulama kata kalau Madinah itu tidak ada, Rasulullah itu duduk di Mekah sahaja, jadi orang akan kata kemuliaan Rasulullah sebab di Mekah. Jadi dipilih tempat semadi Rasulullah pun tempat yang tersendiri supaya kemuliaan Rasulullah tu independen. Hari Isnin bukan hari yang masyhur di kalangan para ahli kitab, hatta di kalangan orang-orang musyrikin, tak masyhur apa hari Isnin. Maka ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin? Maka Rasulullah kata, "Dzaka yaumun wulidtu fi aw bu'ithtu fi." Itu hari aku dilahirkan dan aku dibangkitkan, dan dalam riwayat di Isra Mi'raj. Hari Isnin adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari diutusnya menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin adalah hari terjadinya tahap-tahap peristiwa kenabian, iaitu hari kelahiran, hari kenabian, hari Isra dan Mi'raj, hijrah dan wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu istimewa hari Isnin, tidak dikaitkan dengan apa-apa kaitan, melainkan untuk dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga bersepakat, yakni ulama juga bersepakat, sesungguhnya Isra dan Mi'raj itu berlaku dengan roh dan jasad. Berlaku dengan roh dan jasad. Dan yang luar biasa, Rasulullah melalui perjalanan yang sungguh dahsyat. Tetapi kalau kita lihat, tidak ada riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tubuh baginda seperti orang baru balik musafir. Tak ada. Tubuh yang sama. Tak ada kesan pun nampak musafir. Sedangkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Seperti mana kita tengok hadis Jibril kan? Bila Jibril datang, para sahabat tak kenal, tapi tak ada kesan musafir, tapi bukan orang tempatan. Hebatlah. Rasulullah begitu tak berjalan dalam perjalanan yang panjang, tapi tak ada kesan-kesan pemusafiran. Dengan roh dan jasad, dan bukan dengan roh sahaja seperti kata sebahagian ahli bid'ah. Dan dalam keadaan tidak tidur, ini adalah berdasarkan zahir ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Dan ia adalah sesuatu yang mungkin, bukan perkara mustahil akli, bukan perkara mustahil syar'i. Bukan benda mustahil akli, bukan benda mustahil syar'i. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam begitu perjalanan yang panjang dalam tempoh yang sedikit. Sebab apa? Ini semua innallaha ala kulli syai'in qadir. Masa dan tempat tu milik Allah, makhluk Allah. Allah boleh panjangkan, boleh pendekkan dan sebagainya. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memungkinkan hal tersebut terjadi. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan dengan jelas bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj roh dan jasad. Bukan hanya tafakkur ke, ataupun bukan hanya perjalanan roh ke, ia adalah perjalanan roh dan jasad. Baik. Kita mula dengan muka surat 11. Perjalanan menuju ke Al-Aqsa. Jadi perjalanan ni tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan begitu banyak perkara yang berkaitan dengan kita panggil athar nabawiyah. Kesan-kesan kenabian yang kita akan lihat. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram itu bermula setelah Jibril datang ke rumah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Rasulullah ke Masjidil Haram di Hijr Ismail. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, Sayyidina Jibril ambil dan bawa ke Masjidil Haram, ke Kaabah di kawasan Hijr Ismail. Dan kemudian membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dada Rasulullah SAW dibelah lagi pada malam Isra dan Mi'raj. Ada khilaf ulama.
Berapa kalikah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah? Sebahagian ulama berpandangan 4 kali, dan kali terakhir adalah pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan kemudiannya membawa Buraq. Buraq ni kenderaan syurga, kenderaan para nabi. Yang disebut apabila dia melangkah, maka di ufuk pandangan. Maknanya apa? Maknanya sekali melangkah, kakinya itu di hujung pandangan yang ada, ufuk. Dan ini juga menunjukkan rombongan yang datang itu adalah seperti ulama kata, seperti raja menjemput tetamu yang istimewa. Tetapi kalau raja menjemput tetamu yang istimewa, raja itu jauh, tapi Allah tidak jauh. Sebab tu Allah kata asra bi'amdihi, dan Allah tidak diikat seperti mana kita tekankan dengan tempat. Dan dalam sebahagian riwayat, Buraq ni dia resah-resah pula, dia macam liar-liar sikit. Bila Rasulullah nak naik, kemudian malaikat Jibril kata, kenapa perangai kamu macam ni? Kamu tahu tak, tidak ada seseorang hamba yang lebih mulia di sisi Allah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan menaiki kamu. Lalu terdiam Buraq tersebut dan berpeluh-peluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaikinya, lalu Buraq tersebut membawa baginda pergi melakukan perjalanan yang diberkati. Jadi bukanlah terus direct pergi ke Masjidil Aqsa, bukan. Banyak nak kena tempat, nak kena berhenti ni. Ada yang ringkas, ada yang panjang. Kita kat sini yang kita nak cepat, dan saya minta maaf, saya memang 10.45 saya kena berhenti malam ni. Malam esok kalau panjang tak apa. Sebab saya nak kena pergi ke Temerloh. Esok bagi training urusan korang masjid di Marat. Jadi kalau malam ni tak boleh nak extend. Malam esok kita boleh extend. Kalau in case tak habis. Baik. Jadi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi secara mendadak, tanpa janji, tanpa ada persiapan sebelumnya, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana, bermaksud ketika saya, iaitu kejadian yang berlaku tanpa mendadak, tanpa ada pemberitahuan dan petunjuk sebelumnya. Dan tuan-tuan boleh tengok adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ini. Rasulullah apabila diperintahkan oleh Sayyidina Jibril, maka Rasulullah buat dulu. Kemudian bila ditanya oleh Sayyidina Jibril, kamu tahu tak kenapa kamu buat? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga adab. Buat beramal dulu, kemudian barulah dikurniakan ataupun diberitahu hikmah di sebalik amalan tersebut. Berbeza dengan munajatnya Nabi Musa alaihissalam yang didahului dengan janji sebelumnya, sebagaimana firman Allah yang telah disebut. Jadi Nabi Musa telah diberi janji untuk bermunajat, sebagai ulama katakan, pada 30 hari bulan Zulkaidah dan 10 hari bulan Zulhijjah, 40 hari munajat Nabi Musa di Bukit Tur. Diberitahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni datang secara mendadak, tidak diberitahu. Kurniaan Allah secara mendadak. Peristiwa pembelahan dada, muka surat 13. Pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj, Jibril membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencucinya dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali dan dibantu oleh Mikail. Ini pun adab musafir kan. Sebaik-baik musafir itu 3 orang. Tapi saya malam ni nak musafir seorang-seorang juga. Moga Allah pelihara. Tapi adab musafir ni sebaik-baiknya 3 orang. Dan kejadian pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Dada ni tuan-tuan, satu perbahasan yang cukup panjang. Sebab tu kalau kita tengok para ahli sufi, mereka ada amalan. Kalau macam Naqsyabandiyah saja, mereka ada latifah-latifah di dada, latifah qalbi, latifah ruh, latifah sir, khafi, akhfa. Dan dalam dada ni ada satu, kita pun tahu jantung ataupun yang kita kata hati rohani. Jantung tu hati jasmani.
Allah dah sebut lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati ni dia ada kefahaman, dia ada pemikiran. Dan saya ada rakaman video yang menunjukkan bahawa pada tahun 1991 saintis telah menjumpai bahawa di jantung kita ni ada sel-sel yang membentuk, dia panggil sistem maksudnya sistem yang boleh berfikir bukan seolah-olah, yang boleh berfikir sendiri independently from our brain. Maknanya hati kita ni tuan-tuan ada fikirnya. Perbahasannya sebenarnya ulama sufi dah buat panjang dah. Saintis baru jumpa 1991 kata rupa-rupanya neurosistem ni bukan hanya ada di otak. Neurosistem ni juga ada di jantung. Maksudnya seolah-olah ada dua sistem berfikir pada manusia. Sebab tu yang saya kata pada dada ni ada perbahasan. Bila Nabi Musa nak pergi jumpa Fir'aun pun, doanya Rabbi syrahli sadri. Allah kata pada Rasulullah pun, alam nashrah laka sadra. Bukan akhlak. Kalau kita baca tasawuf, akal untuk makfulat, hati untuk mafhumat, roh untuk musyahadah, dan sir untuk tajalli. Jadi peringkat-peringkat kerohanian ni ataupun bahagian-bahagian rohani bagi manusia. Manusia ni bukan makhluk zahir, bukan makhluk zahir semata-mata. Manusia ni makhluk Allah yang ghaib dan zahir. Bahkan Allah cipta ghaib dia dahulu, roh dia dulu, baru Allah cipta jasad. Tetapi seperti mana kata para ulama, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu rohaninya tidur. Dia menyangka dirinya jasmani banyak. Sehinggalah bila dia mati, bila rohaninya dicabut daripada jasmaninya, pada waktu itu baru terbangun tidur. Rupanya diri rohani aku ni yang lebih hakiki, sebab kalau kita tengok jasad akan hancur, roh disebut sebagai ulama ketika kiamat akan pengsan. Di mana? Wallahu ta'ala. Sebab tu sebagai ulama kata roh manusia ni abadi. Bila Allah cipta dah, dia takkan hancur-hancur. Bila mati sama ada di illiyin ataupun di sijjin. Bila dibangkitkan di mahsyar, dikembalikan kepada tubuh yang abadi. Baik, jadi memang sebab tu memang kalau nak faham rohani ni kena belajar dengan ahli sufi. Kalau kita tak belajar ahli sufi, sampai bila pun kita tak kenal diri rohani yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi sufi ni biasa sufi muktabar, bukan sufi batiniah. Dan nak menghidupkan rohani ni memang sangat memerlukan zikrullah yang banyak. Baik. Kejadian pembelahan dada Rasulullah SAW di hidupnya terjadi sebanyak 4 kali. Ada ulama kata 3 kali. Pertama ketika waktu kecil di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni dia bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika berumur 10 tahun, kemudian ketika malam diangkat menjadi Nabi, dan kemudian kepada malam Isra' Mi'raj, dan setelah dibelah lalu dikhatamkan pada Rasulullah SAW. Maka peristiwa pembelahan dada ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan merupakan kejadian yang hakiki, tidak boleh ditakwil dan dibawa ke dalam erti maknawi. Bahkan ia adalah pembelahan dada secara hakiki, bukan maknanya pembedahan batin, bukan. Bahkan ketika Rasulullah bermain dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'diyah, disebut datang 3 orang lelaki lalu menangkap dan membelah dada. Mereka kata ada orang dah bunuh Rasulullah, tapi tengok-tengok Rasulullah dalam keadaan biasa. Jadi pembelahan ni bukan pembelahan batin, pembelahan hakiki. Dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu keajaiban yang di luar adat kebiasaan, tidak boleh diukur dengan akal. Para ulama menyebutkan sesungguhnya Jibril mengeluarkan hati, muka surat 14. Mengeluarkan hati, yakni jantung Nabi Muhammad SAW, dan membersihkannya dengan air Zam-Zam dan membuang kotor-kotorannya. Dalam satu riwayat, saya tak sebutlah riwayat, saya baca terus. Jibril mengeluarkan darah hitam daripada hati jantung Nabi Muhammad SAW dan berkata, inilah bagian syaitan dari tubuhmu. Maknanya Rasulullah SAW memang bersih daripada bisikan syaitan. Bahkan qarin Rasulullah masuk Islam.
Rasulullah kata bagi kita ni, setiap kita ni ada qarin. Tetapi bagi baginda, Allah mengislamkan qarin Rasulullah masuk Islam dan tidak membisikkan melainkan bisikan-bisikan yang baik. Tidak menyuruh melainkan perkara-perkara yang baik. Tak ada dah. Syekh Dabil berkata, yakni tempat was-was dan penguasaan syaitan, dan itu jika ada jalan bagi syaitan. Tujuan pembelahan dada adalah untuk menunjukkan sempurnanya batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sempurnanya pada zahirnya. Kalau nak baca satu-satu takut panjang tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dah dikeluarkan lalu dikhatamkan, kita muka surat 16. Dikhatamkan. Jadi bila dikhatamkan ni maknanya hati tu dah tak akan terganggu lagi dah, ditutup daripada sebarang gangguan-gangguan syaitan, dah tak ada. Dan ada pada belakang dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, di antara dua bahu, dekat sedikit sebelah kiri ke jantung, ada khatam nubuah. Itu seumpama daging yang ada sedikit yang bonjol sedikit dengan sedikit bulu-bulu. Muka surat 16, setelah Jibril membelah dada dan membersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memenuhinya dengan akhlak, ilmu, keyakinan dan Islam, Jibril alaihissalam meletakkan tanda di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khatamun nubuwah, cap mohor kenabian, yang berupa potongan daging kecil yang timbul dan ditumbuhi bulu di atas belikat sebelah kiri, sedikit sebelah kiri. Bukan betul-betul kat tengah, sedikit sebelah kiri ala ke jantung. Apakah hikmahnya? Ketika hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan iman, hikmah dan keyakinan, kemudian dia beri cop seperti bekas yang dicop, setelah dipenuhi dengan minyak misik dan kasturi dan mutiara, Allah mengumpulkan semua unsur-unsur kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi tanda dengan tandanya. Maka musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menemukan jalan setelah diletakkannya tanda khatamun nubuwah. Kerana apabila macam kita kata surat kan, kalau surat tak ada cop ni maknanya mungkin kandungannya telah diubah. Tapi kalau satu surat itu telah dicop sampai pada raja, cop tersebut tak diganggu, maknanya kandungan surat dalam tu tidak berubah. Jadi maknanya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi jalan dah untuk musuh-musuhnya ataupun mana-mana bisikan syaitan. Bahkan kita pun tahu bila Al-Quran nak diturunkan pun malaikat datang dengan penuh di langit menjaga supaya syaitan pun tidak boleh mengganggu wahyu yang nak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga aturan Allah bagi kita di dunia ini. Ketika salah satu di antara kita menemukan sesuatu yang bertanda cop miliknya, maka hilanglah keraguan dan tidak ada lagi perdebatan sama kita. Bahkan tanda cop ni juga maksudnya, kalau macam kita disebut dalam hadis Rasulullah, siapa yang tinggalkan solat Jumaat 3 kali, maka Allah akan mencop mohor atas hatinya. Maknanya apa? Maknanya kalau ada munafik dalam hatinya itu tak akan keluar. Kalau ada hidayah daripada Allah tak akan masuk. Maknanya hati dia tu dah keras macam batu. Hatinya itu tak seperti hati orang mukmin yang berbolak-balik. Hati orang munafik disebut macam batu, tak berubah. Tapi itu kalau cop keburukan. Yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cop kenabian ataupun cop kebaikan. Sesungguhnya khatamun nubuwah ini memberikan isyarat yang terang dan jelas bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terpelihara dan terjaga. Baik. Dan itu saya tak masuklah. Terus pergi pada Buraq. Muka surat 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki Buraq. Buraq dibaca dengan huruf ba yang didhammah, diambil daripada perkataan barid yang berarti putih, kerana warna buraq adalah putih. Atau juga berasal dari perkataan barq, kerana cepat. Barq ni apa? Ra'dun wa barqun. Buruh dan petir, macam petir. Allah Subhanahu wa taala mengutus buraq dari syurga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kebiasaannya raja-raja apabila mengundang ataupun memanggil seorang yang agung. Tetapi macam kita sebut,
bukanlah bermakna Allah itu jauh tempatnya, bukan. Tetapi untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah, maka diutuskan ketua segala para malaikat dan kenderaan yang istimewa yang dinaiki para nabi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra tidak menggunakan sayap malaikat atau menggunakan angin sebagaimana yang telah membawa Nabi Sulaiman, atau dengan langkah seperti dilipatnya waktu, kerana sesungguhnya tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Maha berkuasa. Tapi setiap pilihan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj untuk menzahirkan kemuliaan Rasulullah. Sebab tu kita sebut Isra dan Mi'raj ini adalah malam kemuliaan Rasulullah. Sebagian ulama kata, ibarat kata begini, Allah nak menunjukkan kepada para malaikat yang pernah membantah penciptaan Nabi Adam alaihissalam ketika Allah nak menjadikan khalifah di bumi, maka pada malam Isra dan Mi'raj Allah menzahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam malaikat, seolah-olah mempertunjukkan, inilah rahsia di sebalik penciptaan Nabi Adam. Inilah sebenar-benarnya khalifah di bumi. Jadi sebab tu ulama kata malam Isra Mi'raj malam kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama kata seolah-olah alam para malaikat yang tinggi juga mahu melihat siapakah makhluk Allah yang paling mulia yang ada di bumi, maka dipertontonkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada juga ulama yang mentafsir begitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang diberkati. Baik, kita pergi pada muka surat yang 20. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila nak sampai ke Baitul Maqdis, ada banyak tempat nak kena berhenti. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah ini diteruskan lagi sehingga bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang berkat dan mulia, dan banyak sangat pengajaran yang boleh kita pelajari. Di antaranya yang pertama, melihat sebuah kebun kurma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali bila naik Buraq, tempat pertama yang sampai Ardu Dzati Nakhl. Ardu Dzatun Nakhl ataupun Ardin Dzati Nakhl. Bumi ataupun kawasan yang mempunyai banyak pokok tamar. Maka berkata Jibril alaihissalam, turunlah dan solatlah di sini. Ini sebelum difardukan solat. Jadi apakah tafsirannya? Sebagian ulama mengatakan tafsiran di sini ialah solat seperti syariat Nabi Ibrahim AS, iaitu pagi dan petang. Rasulullah SAW tengok adab Rasulullah. Turun, Rasulullah tak tanya, apa tempat ni? Apa ni? Apa ni? Rasulullah tak tanya. Bila malaikat Jibril kata turun dan solat, Rasulullah turun adab. Tak tanya kenapa nak solat kat sini, kenapa tak ada. Adab dalam perjalanan. Dalam kita sebagai tetamu, ataupun dalam perjalanan menuju Allah. Sebab ulama kata sebenarnya Isra dan Mi'raj ini juga mengajar kita perjalanan menuju Allah. Maka Rasulullah turun dan melakukan solat, kemudian naik kembali dan Jibril AS bertanya kepada Rasulullah. Baru Jibril AS tanya kepada Rasulullah, adakah kamu tahu di mana engkau bersolat? Tidak. Maka katanya Jibril, ketahuilah bahawa engkau bersolat di Taibah. Bukan Taibah, Taibah. Taibah. Nama klasik, nama lama bagi Madinah Al-Munawwarah. Wa ilaihil muhajarah, wa ilaihal muhajarah. Jadi pada malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah dah beritahu dah kamu akan berhijrah ke sana. Tapi kita pun tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dah apa kita panggil selepas Bai'atul Ridwan kali yang kedua pada musim haji, dan para sahabat dah mula berhijrah pada musim bulan Dzulhijjah, Rasulullah tak berhijrah melainkan pada bulan Safar. Ulama kata kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradab dengan Allah dan mengambil pengajaran daripada peristiwa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam apabila dia berdakwah,
kaumnya tak menerima dakwahnya, maka dia buat ijtihad, dia nak berdakwah di tempat lain. Jadi bila dia nak berdakwah di tempat lain sebelum dapat izin daripada Allah, maka itu macam satu perlanggaran adab. Lalu Allah pun menghantar ikan Nun, paus untuk telan Nabi Yunus AS. Kerana disebut oleh sebagian ulama, Nabi Yunus AS di situ bukan melakukan dosa, ijtihad dia untuk berdakwah di tempat yang orang akan terima dakwah. Jadi Rasulullah tahu apabila satu Nabi itu diutuskan pada satu tempat, maka tempat itulah asal dakwahnya. Tidak boleh dia berpindah melainkan dapat izin daripada Allah. Jadi walaupun dia dah tahu dia akan berhijrah, malam Isra Mi'raj dia dah beritahu dah engkau akan berhijrah ke sini. Dan dalam ayat Ridwan telah pun bersepakat dan sebagainya. Tapi Rasulullah masih tunggu lagi izin nak berhijrah. Sebab Rasulullah tak nak macam Nabi Yunus AS. Sebelum dapat izin telah berijtihad. Jadi Rasulullah tak tunggu izin daripada Allah. Baru dapat izin, barulah Rasulullah SAW berhijrah. Jaga adab. Jadi tengok, Rasulullah dalam setiap keputusan Rasulullah sangat-sangat menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Buraq pun berangkat membawa Rasulullah SAW sehingga sampai di negeri Madian, iaitu di negeri Nabi Syuaib alaihissalam. Di sebelah pohon Nabi Musa alaihissalam, tempat Nabi Musa alaihissalam berteduh ketika keluar dari Mesir. Kita pun tahu Nabi Musa alaihissalam tersalah bunuh orang, lalu dikejar oleh tentera Fir'aun dan akhirnya sampai ke Madian. Di Madian itu diduduk di sebuah pokok. Dan dinampaklah dua orang perempuan yang perlukan air dan sebagainya. Kita pun tahu kisahnya, akhirnya dikawinkan dengan anak Nabi Syuaib alaihissalam di Madian. Maka apakah faedah daripada ini? Ulama kata ini menunjukkan kemuliaan athar nabawiyah. Jadi kan kalau kita tahu kat Jordan kan ada satu pokok yang disebut pernah Rasulullah SAW bernaung di bawah itu. Maka para ulama pergi di situ. Maka ulama kata beginilah juga, Rasulullah SAW pernah dibawa ke Syajarati Musa AS, tempat pokok yang berteduh di bawahnya Nabi Musa AS. Dan Malaikat Jibril kata turun dan solat. Maka Rasulullah turun dan solat. Kemudian mereka pergi ke Gunung Tursina, di tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, turunlah dan solatlah. Rasulullah pun turun SAW dan mengerjakan solat. Dan kemudian naik lagi sehingga mereka tiba di suatu tempat yang terlihatnya istana-istana Syam. Tapi waktu saya pergi ke pengajian bersama dengan Habib Ali Jufri, ketika beliau datang di Pondok Jenderam, tahun lama dah tuan-tuan, tahun sekitar 2006 tu. Sebagai riwayat mengatakan Rasulullah SAW dibawa ke kubur Nabi Musa AS. Dan Allah dah kata pada Rasulullah, walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i. Kami telah datangkan Nabi Musa kitab Taurat, fala takun fi miryatin min liqa'i. Jangan engkau ragu-ragu wahai Nabi Muhammad, engkau akan bertemu dengan Nabi Musa. Ini dalil harus bertemu dengan para nabi secara yaqadhah. Walaupun itu babun dayyiq, itu pintu yang sangat sempit, kata Imam Suyuti. Tetapi dalil boleh bertemu dengan para nabi secara yaqadhah. Itu min babil karamah, daripada bab karamah para awliya. Bukan bab biasa-biasa kita ni. Babun dayyiq, maksud babun dayyiq, tak mudah-mudah orang nak mendakwa. Jadi bila sampai dekat kubur Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW tengok Nabi Musa bersolat dalam kuburnya. Sebab tu Rasulullah pun sebut kan, kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad begitu. Dan ada juzuk hadis oleh Imam Baihaqi, Hayatul Anbiya'i fi Quburihim. Para Nabi itu hidup di kubur mereka. Dan Rasulullah beritahu, Al-Anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para Nabi itu hidup di kubur mereka, mereka bersembahyang. Kata Habib Ali Al-Jufri, pengajaran yang sangat besar tentang solat para Nabi setelah mereka wafat. Kata beliau, sebenarnya setelah wafat tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi perintah yang wajib dilaksanakan. Maka tidak ada solat yang wajib ke atas para Nabi. Tapi kenapa para Nabi masih lagi bersolat?
Maka kata Habib Ali, kerana para nabi bersolat bukan semata-mata kerana taklif. Bukanlah mereka bersolat semata-mata kerana tuntutan, bebanan daripada Allah, bukan. Tapi mereka beribadah lebih daripada semata-mata melaksanakan perintah. Mereka kerana cinta. Kerana mereka beribadah kerana menunaikan hak ketuhanan dan hak kehambaan. Walaupun tak diperintah, dalam kubur pun mereka masih bersolat. Sehingga kan macam saya sebut, Imam Al-Baihaqi menukilkan, kalau tak silap saya 17 atau 20 hadis. Saya sedang terjemah juga. Hayatul Anbiya'i fi Quburihim oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi kita ahli sunnah jamaah memang begitu. Para nabi hidup. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, bila Nabi Musa AS menziarahi Rasulullah SAW dan memberi salam kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kata, aku akan menjawab salam Nabi Musa AS. Bahkan Rasulullah kata, setiap kali kita bagi salam kepada Rasulullah, akan dikembalikan ruh kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjawab salam daripada umatnya ini seperti mana ruh dengan jasad yang sempurna. Bukan hanya dalam dunia ruh sahaja, tapi ruh yang telah dikembalikan kepada jasad. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukanlah para nabi ini setelah mati dah tak ada apa-apa dah. Bukan. Kita bukan lagu tu. Rasulullah SAW dibawa pergi ke pokok Nabi Musa AS. Pergi ke Bukit Tursina tempat Nabi Musa AS. Pergi lagi. Sebagian riwayat mengatakan ke kubur Nabi Musa AS. Menunjukkan bahawa tempat-tempat para nabi ini mulia. Bahkan sebagian ulama kata asar ibadah para nabi itu lebih besar. Tempat-tempat ibadahnya, tempat dia tempat dia berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu pergi ke arah Syam, iaitu tempat di Masjid Al-Aqsa. Maka Jibril berkata, turunlah dan solatlah di sini. Kemudian naik kembali dan kemudian Jibril berkata, tahu tak kat mana kamu bersolat? Maka kata Jibril kata Rasulullah tidak sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril kata, engkau telah bersolat di Bait Laham, tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Ini juga dalil bahawa tempat kelahiran Nabi itu tempat yang barakah, mulia. Allah takkan pilih tempat untuk kelahiran Nabi-Nya, melainkan tempat itu tempat yang barakah. Tetapi golongan tertentu apabila tahu itu tempat rumah Rasulullah, tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kononnya takut syirik. Dulu Bi'ru Aris. Sekarang ni kan saya dengar dah dibina balik lebih kurang 300-400 meter daripada Masjid Quba. Dekat Bi'ru Aris tu tempat Rasulullah pernah meludah. Dan sebahagian kita, bukan sebahagian kita, banyak kitab fikah kita, hatta kitab Al-Majmu' Imam Nawawi kata, disunatkan bila pergi dekat Telaga Aris itu untuk berwuduk dan mandi, bahkan minum. Jadi para haji bila pergi ke Bi'ru Aris, mereka berwuduk, mandi dan minum. Oh, Wahabi kata ini syirik. Lalu dirobohkan Bi'ru Aris, ubah ni dan sebagainya. Katanya sekarang ni dah nak bina balik. Dulu gubernur dia pernah nak bina balik, mufti dia hantar surat, jangan bina balik ubah atau Bi'ru Aris. Syiriklah apalah dan sebagainya. Begitu juga dengan rumah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan tempat lahir Rasulullah. Kalau tak kerana bantahan ulama, mungkin akan kekal sebagai tempat kandang unta. Saya baca dalam kitab Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Hadza Walidi. Dia kata ayah dia bila pergi mengerjakan umrah ataupun haji akan minta izin untuk masuk ke dalam maktabah di tempat Rasulullah SAW dilahirkan dan berdoa di situ. Mana ada syirik-syirik? Baik. Turunnya Rasulullah SAW dan solatnya menunjukkan bukti yang kuat adanya hubungan di antara tempat-tempat tersebut dengan Islam dan Nabi-Nya termasuk di bawah panji-panji iaitu syiar-syiar Islam. Jadi Rasulullah SAW sebelum pergi ke Baitul Maqdis ataupun ke Masjid Al-Aqsa, banyak tempat Rasulullah bersinggah-singgah yang ada kaitan dengan Nabi Musa, yang ada kaitan dengan Nabi Isa, menunjukkan kesan-kesan para nabi dan hubungan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi yang terdahulu. Baik, masyahid awaliyah, peristiwa-peristiwa awal.
Jadi sebelum sampai ke Masjidil Aqsa ada beberapa masyahid persaksian-persaksian, peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Antaranya apa yang akan berlaku pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat 22. Perjalanan Nabi Muhammad yang indah melewati pemandangan-pemandangan peristiwa yang bermacam-macam. Jadi pertama sekali Ifrit. Ifrit ni apa tuan-tuan? Jin yang kuat dan jahat. Ifrit. Kalau marid, jahat, belum tentu kuat. Amir, jin yang duduk dengan orang, yang mendampingi manusia. Kalau Ifrit, wa qala Ifritu minal jin. Ifrit disebut dalam Quran. Jin yang kuat dan jahat. Katanya kalau dalam bahasa Melayu, dulu dipanggil dewa. Dulu dipanggil dewa. So kalau ada orang kata dewa hutan, dewa laut, dewa-dewa ini semua Ifrit. Jin yang kuat dan jahat. Jin tak boleh mengetahui apa dalam hati manusia. Bahkan sebagian ulama kata malaikat pun tak tahu apa yang di dalam hati manusia. Hati manusia ni makhluk yang kawasan yang sangat istimewa. Mereka boleh membisikkan, tetapi mereka tak mengetahui. Kalau mereka cuba agak-agak, ya mungkin. Tapi mereka tak mengetahui apa yang di dalam hati. Istimewanya hati manusia. Lalu ada jin yang mengejar Rasulullah SAW membawa obor api, dan setiap kali Rasulullah melihat ke belakang, maka Rasulullah nampak jin itu mengejar dengan api. Maka Jibril AS pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Mau tak aku ajar kepada kamu kalimah-kalimah yang apabila kamu baca, maka jin itu akan jatuh tersungkur dan obornya akan padam." Maka pastinya Rasul kata ya, dan diajar a'udzu biwajhillahil karimi wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Jadi tuan-tuan, kalau sesiapa yang ada gangguan jin, bacalah doa ini. InsyaAllah akan dipelihara. Dan antara amalan juga ayat kursi, antara amalan juga ayat akhir surah Baqarah, antara amalan juga salat duha. Dan juga kalau ada hizib bahar, hizib nawawi, ini dan beberapa amalan-amalan perlindungan yang masyhur dalam dan maksur, maka boleh amalkan. Jadi kalau ada satu orang yang yazbillah, kerana memang ada orang tertentu tuan-tuan sering diganggu, tapi bila kita lihat kerana dia tidak mempunyai wirid. Orang yang tidak mempunyai wirid ni memang terdedah kepada begitu banyak fitnah. Kata Imam Dardir Al-Maliki, siapa yang ada wirid, kalau Dajjal keluar pun dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Siapa yang tidak ada wirid yang dilazimi berterusan, tuan-tuan akan tengok sekejap je dia akan boleh cepat jatuh sesat ataupun cepat terfitnah dengan fitnah-fitnah yang banyak. Jadi kena lepas solat kena ada wirid, pagi petang kena ada wirid. Kita masyarakat Melayu cukup indahlah. Ada wirid kusyashi lepas sembahyang, ada wirid tahlil, ada wirid yasin. Melazimi wirid-wirid ini, Allah akan pelihara kita. Fitnah banyak, gangguan banyak. Tapi kalau ada orang ada gangguan, selalu diganggu dan sebagainya, tapi tak ada wirid, memang siapa yang tak ada wirid memang terdedah kepada fitnah. Kita boleh tengok orang yang tak ada wirid, wa'iyyazubillah, lama kelamaan boleh terpesong. Jadi kalau tuan-tuan jauh daripada zikir, tuan-tuan akan lihat, tuan-tuan akan sedikit menyeleweng. Dengan ada wirid, ada pemeliharaan Allah. Sebab tu, wirid ni bukan macam amalan biasa. Amalan yang dah jadi ulang ni, dia bukan hanya pahala sahaja, dia ada hidayah. Bahkan amalan yang kita buat sebagai wirid, waktu kita sakit, dapat pahala berterusan. Waktu kita musafir, dapat pahala berterusan. Hanya untuk amalan yang kita jadikan sebagai wirid. Kebiasaan. Amalan yang tak jadi kebiasaan, tak diberi pahala begini. Jadi amalan wirid, ketika kata para ulama, ada warid. Maknanya apa?
Amalan yang kamu buat secara berterusan dan berulang-ulang, tak kira lah setiap hari ke, setiap pagi ke, setiap solat ke, setiap bulan ke, setiap apa, amalan yang kamu buat begitu, dia ada warid, iaitu dia ada hidayah. Hidayah inilah yang akan berterusan memelihara kita, mengangkat darjat kita, menyedarkan kita dan menyampaikan kita. Berbeza dengan amalan yang kita buat sekali-sekala. Kalau kita buat amalan sekali-sekala, pahala dapat, tapi warid tak ada. Tapi golongan Wahabi, kalau tuan-tuan melazimi mana-mana wirid, bid'ah. Akhirnya tak ada warid. Bila tak ada warid, tak ada hidayah yang datang. Bila tak ada hidayah itu yang cepatlah terfitnah dan terpesong, tertarik pada perkara-perkara yang sesat, maksiat dan sebagainya. Penting ada wirid supaya ada hidayah. Warid ni bentuk-bentuk hidayah. Jadi kalau hanya ada amalan yang soleh, dapat pahala, tapi tak dilazimi, tak ada warid. Sebab tu penting ulama tu, yang ulama sufi sangat pentingkan wirid. Sebab dengan wirid naik ada warid, daripada warid akan datang hidayah dan akan datang maqam dan ahwal dan sebagainya. Jadi jangan terpedayalah dengan orang-orang yang bid'ah sana bid'ah. Penting ada wirid. Macam ni. Kalau ada gangguan-gangguan dan sebagainya, kadang-kadang macam-macam orang ada gangguannya. Macam-macam lah. Sebab saya pengalaman ni sebab student kan. Macam-macam kita student ni tuan-tuan. Ada yang kata, Ustaz, saya ni ada wali songo datang. Kata saya ni wali Allah. Tapi muka wali songo tu tak nampaklah gelap. Lepas tu bagi cincin. Bangun-bangun saya nampak ada cincin. Tu nama jin lah tu. Cari tuan baru lah tu. Tapi dia kata dia sangka wali Allah. Saya tanya, kamu ni wali ke? Kalau tak ada wirid, tuan-tuan macam-macam gangguan. Waliyazubillah. Sebab tu kena jaga setiap anak. Kena tanya anak kita apa wirid yang dia amalkan. Kalau tak ada, sedih. Baik. Maka tersungkur, muka surat 23, maka tersungkurlah ifrit tersebut dan padamlah obornya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan bertemu dengan satu kaum yang menanam tanaman pada satu hari, kemudian hari berikutnya mereka menuainya. Setiap kali mereka menanam, setiap kali tanaman itu tumbuh kembali. Maka Rasulullah SAW bertanya. Jadi ini dipanggil masyahid. Masyahid ini dipersaksikan, dipertontonkan kepada Rasulullah pemandangan-pemandangan yang begitu. Jadi lepas peristiwa ifrit, datang Rasulullah nampak satu kaum menanam. Lepas itu menuai. Bila tuai, hasil tanaman tersebut kembali kepada asalnya. Maka Rasulullah bertanya, siapakah orang ini? Maka kata Jibril, mereka lah orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, yang digandakan pahalanya 700 lipat kali ganda, dan diinfakkan, segala yang diinfakkan diganti kembali oleh Allah. Bahkan sebagian hadis menyebut orang yang menjaga persempadanan ribat ni tuan-tuan. Kita ni dapat mengaji, dapat belajar, dapat berjual beli kerana di sekeliling kita ni, dekat sempadan Thailand, dekat pulau-pulau, di kita panggil sempadan-sempadan Indonesia dan sebagainya, ada askar-askar dan polis-polis yang sedang menjaga. Mereka itu dipanggil sebagai jihad riba, menjaga persempadanan. Apa yang kita buat, mereka dapat pahala. Hatta disebut ketika setelah mereka mati pun mereka akan dapat pahala. Jihad yang mereka lakukan, ribat yang mereka lakukan, besar pahala. Sebab kerana mereka menjaga persempadanan kita lah, maka kita dapat beramal, berjual beli, hidup bahagia. Andai kata tak ada orang jaga persempadanan kita ni, tak pasal-pasal kan, dia ada orang datang ada orang datang kat tangga kita tu, daripada luar kita pun tak tahu. Ini besar pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan dalam sebagian hadis, apa yang kita belanjakan kepada ibu bapa kita juga digandakan 700 kali kan. Dia begitu juga apa yang kita belanjakan pada haji, juga digandakan 700 kali kan. Kemudian Rasulullah SAW mencium bau wangi. Maka ditanya, bau apakah ini? Jibril kata, ini bau wanita tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Ketika dia menyikat rambut anak perempuan Fir'aun, tiba-tiba Masyittah binti Fir'aun, wanita tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Satu ketika dia tengah sikat, jatuh sikatnya, maka dia kata, Bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, Fir'aun rugi, hina.
Maka anak perempuan Fir'aun mendengar dan berkata, apakah engkau ada Tuhan selain ayahku? Maka Masyaitah kata, ya. Kalau gitu anak perempuan Fir'aun kata, kalau macam tu aku beritahu ayahku boleh tak? Maka dia jawab, ya. Anak perempuan Fir'aun pun memberitahu kepada ayahnya. Kemudian Fir'aun memanggil Masyaitah dan tanya, engkau ada Tuhan selain daripada aku? Maka Masyaitah menjawab, ya, Tuhanku, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan kamu Allah. Maka wanita tersebut mempunyai 2 orang anak dan seorang suami. Jadi disebutlah hadis dan riwayat ini bahawa antara 4 orang nabi, bayi yang bercakap adalah bayi Masyaitah Fir'aun. Maka Fir'aun memberi utusan dan memanggil ahli keluarga Masyaitah, anak-anaknya dan suaminya, dan suruh kembali kepada agama menyembah Fir'aun. Tetapi Masyaitah dan ahli keluarganya tidak mahu. Maka Fir'aun kata, aku akan membunuh kamu berdua. Dan wanita tersebut atau Masyaitah berkata, aku minta jasa daripada kamu lah. Kalau kamu bunuh kami, maka jadikanlah kami dalam satu kubur. Dan kubur itulah yang berbau wangi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kata Fir'aun, ya, itu janji kami bagi kamu. Dan kemudian Fir'aun membuat sebuah patung lembu yang dibuat daripada tembaga, dan kemudian dipanaskan, kemudian dicampak suaminya dan anak-anaknya. Dan ketika Masyaitah binti Fir'aun nak dicampak, maka anaknya kata, jangan risau wahai ibu, engkau berada di atas kebenaran. Jadi sebagian ulama menyebut antara bayi yang bercakap ketika masih lagi bayi adalah anak perempuan Masyaitah binti, anak bayi bagi Masyaitah binti Fir'aun. Maka jangan kau mundur sebelum kau berada di atas kebenaran. Lalu dimasukkan dia dan anak-anaknya ke dalam patung lembu tembaga yang panas itu, dan dikuburkan itu di satu tempat, dan daripada situlah keluar bau yang wangi. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan satu kaum yang dipecahkan kepalanya menggunakan batu. Pong, 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 pong. Pecah. Tak berhenti, pecah buat lagi, pecah buat lagi, pecah buat lagi. Lalu Rasulullah tanya, wahai Jibril, siapa orang ni? Maka kata Jibril AS, ini orang yang berat kepalanya daripada nak menunaikan solat fardu. Saya dulu waktu di Jordan, tuan-tuan, saya ada seorang sahabat. Saya 3 orang sahabat yang sangat rapat dengan saya. Sekarang ni seorang jadi mufti Palestin. Kami 4 orang ni yang dapat habis pengajian 3 tahun. Dan 3 orang daripada kami mumtaz. Seorang Cik Jidan. Satu orang kawan saya ni, tuan-tuan, satu hari saya nampak dia baca Quran je. Berhari-hari lah, 2-3 hari saya pergi semayang masjid, tengok dia duduk baca Quran je, duduk baca Quran. Saya pun satu hari lepas mengasar, saya pun pergilah dekat dia. Sebab kami rapat. Kadang buka puasa pun sama, kami 4 orang dan sebagainya. Saya tanya, saya tak suruh nama dia lah. Kata, aku nampak engkau ni 3-4 hari ni duk baca Quran je. Dia kata, Abdullah, aku mimpi aku ambil batu pecahkan kepala aku. 3 malam gitulah, betul-betul mimpi pecah kepala dengan batu. Lalu dia kata dia bertemu dengan guru kami, Syekh Dr. Abdul Rahman Tualabah, satu orang ahli hadis. Dan dia tanya, Syekh, aku bermimpi pecahkan kepala aku dengan batu. Lalu Syekh kata, mimpi begini mungkin ada 2 maksiat. Satu, engkau mengabaikan solatul atmatain, solat 2 kegelapan, solat isyak dengan subuh. Dia kata, alhamdulillah aku jaga solat aku. Yang kedua, engkau pernah menghafal Quran dan melupakannya, tersentak. Sebab dia memang hafiz Quran, kemudian dia lupa Al-Quran. Jadi sebab tu saya tengok dia 2-3 hari tu duk menghafal Quran. Tapi orang Arab ni, tuan-tuan, kejap je dia hafal Quran. Kan? Kata-kata orang Arab ni hafal Quran 6 bulan je. 6 bulan je. Kita sampai ada 5 tahun, 6 tahun kan. Tapi orang Arab biasa 6 bulan tu biasa lah hafal Quran. Bahkan ada yang lebih cepat lagi. Baik. Jadi orang yang pecahkan batu kepala mereka dengan batu, orang yang berat untuk melakukan solat fardu. Jadi ditunjuk pada Rasulullah akan ada umatnya yang mengabaikan solat.
Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan satu kaum yang bahagian kubul dan duburnya mereka ini ditutup dengan riqaq, dengan kain yang halus je. Dan dilepaskan seperti unta, digembala seperti unta dan kambing, dan mereka memakan pohon-pohon berduri dan buah-buah zakum dan bara-bara jahanam dan batu-batu jahanam. Allahu Akbar. Hanya menutup kubul dan dubur, dan seperti binatang ternakan makan batu-batu jahanam, buah-buah yang berduri dan pahit dan sebagainya, buah-buah neraka. Maka ditanya, siapa ni Jibril? Maka Jibril kata, ini orang tak bayar zakat. Dan Allah tidak menzalimi mereka walaupun sedikit. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan satu kaum, di tangan mereka memegang daging yang baik yang dimasak di periuk, dalam periuk, sedangkan ada daging lain yang mentah, yang busuk. Tapi mereka tak makan daging yang baik, mereka pergi makan daging yang busuk, mentah tu. Maka ditanya, siapa ni wahai Jibril? Inilah lelaki yang ada isteri tapi berzina, suami wanita yang ada suami tapi berzina. Jadi ibarat dia meninggalkan suaminya yang halal, isterinya yang halal, lalu pergi kepada wanita yang haram. Itulah meninggalkan daging yang sedap, yang elok, masak dalam periuk, pergi pilih daging yang busuk dan mentah. Jadi ini seperti timsalan ataupun alam-alam amsal, perumpamaan-perumpamaan yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Dan sebenarnya ada munasabah di antara perumpamaan dengan maksiat. Ada munasabah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan sebatang kayu di tengah jalan. Apabila ada orang lalu, baju akan terkoyak. Maka ditanya, siapa apa ini wahai Jibril? Kata Jibril, ini perumpamaan bagi orang daripada kalangan umatmu yang suka duduk di jalan dan memotong jalan, iaitu membuat kejahatan di jalan, merompak ke, menyakiti orang yang lalu dan sebagainya. Ini perumpamaan. Dan kemudian Jibril membaca ayat Al-Quran tersebut. Baik. Kemudian Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang berenang di sungai darah dan dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Jadi orang yang berenang dalam sungai darah ni ibarat menzalimi orang yang begitu ramai. Sehingga digambarkan oleh Allah dia berenang di sungai darah dan dia makan batu. Dalam sebagian riwayat nanti, batu ni masuk ke dalam perut, dicampak batu tu ke mulut dia, dimakan sampai perutnya membesar. Udahlah dalam sungai darah, perutnya membesar. Gambaran maksiat apakah ini? Riba. Maka Rasulullah bertanya, so, apakah ini wahai Jibril? Oh, ini umatmu, perumpamaan orang yang makan riba. Jadi riba ni orang yang zalim. Sebab tu digambarkan berenang, berada dalam sungai darah. Kemudian Nabi bertemu dengan seorang lelaki yang mengumpulkan kayu-kayu bakar, tapi tak boleh nak angkat, tapi duk cari lagi kayu-kayu bakar, hatab. Duk cari lagi, duk pikul lagi. Jadi Nabi bertanya, siapa ni Jibril? Maka kata Jibril, ini adalah lelaki daripada umatmu yang padanya amanah-amanah orang ramai yang tak mampu dia penuhi, tapi dia tetap ingin menanggungnya lagi, nak tambah lagi beban-beban ke atas dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan satu kaum yang memotong lidah dan bibir mereka dengan gunting-gunting daripada besi. Setiap kali digunting, lalu dikembalikan, digunting, la yafturu anhum, maksudnya berterusan. Maka Nabi SAW bertanya, siapakah mereka? Maka Jibril kata, mereka adalah penceramah fitnah daripada kalangan umatmu. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Fitnah ni apa? Pergaduhan sesama umat Islam. Ada orang yang apabila dia berpidato, pidato dia tu bukan mendamaikan umat Islam, tetapi menggaduh-gaduhkan dan memecah belahkan umat Islam. Ini dipanggil khutabaul fitnah. Tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku dekat Syria. Kaedah dia, bila berlaku pergaduhan sama umat Islam, kaedah dia fa'aslihu bainahuma. Kalau berlaku peperangan antara orang kafir dengan orang Islam, kita bantu orang Islam. Tapi apa yang berlaku di Syria dahulu, beberapa tahun dahulu,
Bukannya orang kafir lawan orang kafir, orang Islam. Yang berlaku adalah sebahagian umat Islam berperang dengan sebahagian umat Islam. Tuan-tuan boleh tengok munculnya khutabaul fitnah. Pergilah jihad di Syam, pergilah berjihad di Syria, pergi. Israel kat tepi tu je. Israel dekat tepi tu je. Yang suruh dia pergi berperang di Syam. Ini khutabaul fitnah. Allah kata wa in ta'ifatani minal mu'minina qad tatalu fa aslihu bainahuma. Kaedah dia kalau orang Islam bergaduh, fa aslihu bainahuma, kita kena damaikan. Bahkan boleh menipu, bahkan sunat menipu, bahkan wajib menipu untuk mendamaikan orang Islam yang bergaduh. Kalau kita duduk dengan orang A kutuk B. Kita duduk dengan orang B, kita dengar B kutuk A. Kita disunatkan menipu. Kita kata, aku dengar B puji kamu tadi A. B, aku dengar A puji kamu. Padahal saling kutuk mengutuk. Tapi oleh kerana menipu ni besar dosanya, tapi lebih besar lagi pergaduhan umat Islam mudaratnya, maka disyariatkan untuk menipu. Begitu juga macam disebutkan suami untuk mendamaikan isteri sama isteri. Kalau kita hantar masakan isteri A, saya tak ada pengalaman lah, saya bersorang. Jadi maknanya kalau isteri pertama bagi isteri kedua makanan, isteri kedua tu tak sedap. Kemudian isteri B bagi isteri A hadiah, alah murahnya. Kalau kita nak jadi khutabaul fitnah, nak jadi batu api, kita akan kata, tadi isteri kedua kata you punya masakan tak sedap. Maka kita menggaduhkan antara suami isteri. Bahkan ini di sini pun disebut sebagai tipu sunat untuk mendamaikan isteri. Apatah lagi untuk mendamaikan manusia yang umat Islam yang saling bergaduh. Jadi kaedah dia bila umat Islam bergaduh, bukan kita pergi bagi senjata kat seorang, bukan. Kaedah dia bila umat bergaduh, kita kena damaikan. Kemudian Rasulullah SAW melewati satu kaum yang kuku-kuku yang diperbuat daripada tembaga dan mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka siapa ini Jibril? Kata Jibril AS. Ini orang yang memakan daging manusia, mengumpat dan menjatuhkan maruah mereka. Kemudian Rasulullah SAW melihat sebuah lubang kecil yang keluar dari seekor lembu jantan yang besar dan nak masuk balik ke lubang tu, tapi tak boleh. Maka siapakah ini Jibril? Ini seorang lelaki yang mengucapkan satu perkataan lalu dia menyesal, tetapi dah tak boleh tarik balik. Fitnah ataupun keburukan perkataan tersebut telah tersebar. Kita zaman sekarang ni, zaman media sosial ni, Allahu Akbar. Tulis satu tapi pahala boleh berganda ataupun dosa boleh berganda. Dosa sesama manusia ni takut sangat. Dosa sesama manusia ni dosa yang takut. Baik. Saya berhenti setakat sini dulu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Ini surat 25, kita target tadi muka surat 33. Tapi memang panjang sedikit kisah ni. Terutamanya doa-doa para nabi. Di akhir tu nanti insya-Allah muka surat 33 tu dah bermula perjalanan Mi'raj. Dan insya-Allah pada malam esok kita akan sambung pada muka surat yang ke-25 dan kita akan habiskan sampai perjalanan Mi'raj. InsyaAllah kita lompat yang mana dialog-dialog yang berulang-ulang tu kita akan lompat. InsyaAllah. Ya. Jadi saya mohon keuzuran dahulu untuk tangguh pada malam yang berbahagia ini. Dan insyaAllah kita akan sambung pada malam esok. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.